Kita ada Ustaz Fahrul bin Muhammad Joy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kekonti Ustaz. Sama-sama Siti. Okey, satu lagi tajuk yang kita nak bincang yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Tapi mungkin hari ini Ustaz Fahrul akan berikan sisi yang lebih dalam lagi, iaitu tentang tajuk bersatu hati ya. Kalau kita lihat Islam sendiri sangat menekankan ukhuwah fillah tu ya. Tapi hari ini kita luar nampak bersatu tapi dalam rupanya putus-putus kita ya. Putus tu kalau sambung tak apa, putus selama-lamanya. Jadi gambaran kepada keseluruhan apa yang kita nak bincangkan ni apa dia Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati lagi saya muliakan Siti Rohani selaku teman bicara saya pada pagi ini. Seterusnya yang diraihkan ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sidang pendengar Radio IKIM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana terus menerus memberi hidayah dan taufiknya hingga kita dapat bersabar untuk mendapat kebenaran. Dalam Islam, kebenaran dan kesabaran saling berkaitan. Tidak akan dapat kita tegakkan kebenaran tanpa kesabaran. Jadi mudah-mudahan kita terus bersabar untuk kita mendapat kebenaran, iman, ilmu, amal dan sebagainya. Pada pagi ini saya memilih satu tajuk yang Siti kata tadi dekat dengan kita, iaitu bersatu hati. Baik, di dalam Islam bersatu ni merupakan suatu yang dituntut oleh dua. Satu fitrah, yang kedua yang kita kata perintah Allah. Manusia ni fitrahnya dia tidak suka duduk seorang. Dia diwujudkan secara coexistent. Dia perlukan kepada seorang manusia lain. Orang kata tidak ada yang mau menjadi Robinson Crusoe. Kita baca dulu yang tinggal di satu pulau seorang-seorang. Dia tidak, dia resah gelisah kalau tinggal seorang. Dia perlukan kepada orang lain. Nabi Adam AS di dalam syurga. Apa yang tidak ada di dalam syurga, namun memerlukan teman juga. Tetap itu fitrah. Yang kedua, di dalam Islam bersatu ini adalah tuntutan perintah Allah. Allah perintahkan kita bersatu kerana untuk menjadi hamba Allah yang baik dan untuk menjadi khalifah di muka bumi yang memberi kebaikan, kita perlu bersatu. Kerana ajaran Islam ni tidak boleh ditegakkan seorang-seorang. Fardu ain tu bolehlah ditegakkan seorang-seorang. Tetapi yang dikatakan amal jama'i ataupun yang kata fardu kifayah tu memerlukan ramai tenaga untuk melaksanakannya. Jadi kalau tidak ada yang dikata bersatu, kalau tidak ada perpaduan, maka tidak boleh kita tegakkan kesyumulan ataupun kesempurnaan ajaran Islam itu. Namun malangnya, walaupun bersatu ni dua dorongan, iaitu fitrah dan juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi yang kita lihat saban hari, saban ketika ialah perpecahan, krisis, pergaduhan dan sebagainya. Tak payah kita merujuk jauh-jauh di mana-mana. Hari ini di depan mata kita, di dalam masyarakat kita, di dalam subhanallah, di dalam organisasi kita, bahkan kadang-kadang dalam keluarga kita, dah tak ada dah yang dikatakan bersatu ataupun berpadu itu. Kenapa? Walaupun kita nak bersatu tetapi kita tak dapat bersatu. Kenapa, dia kurang-kurangnya ada tiga. Ini kalau kita merujuk kepada kaedah motivasi ataupun psikologi manusia lah. Kalau manusia ini tidak dapat mencapai apa yang dikenakinya, yang pertama, sebab yang pertama ialah dia tidak benar-benar inginkannya. Tak benar-benar, orang kata tak sampai ke peringkat desperate, ataupun kita benar-benar ingin bersatu. Kita rasa okey, kalau boleh bersatu, bersatulah. Kalau tak boleh, tak apa. Jadi tak ada apa-apa. Kalau pergaduhan, perpecahan ni lah, tak ada apa-apa. Tetapi yang pertama menyebabkan kita tak dapat bersatu ialah kita tidak benar-benar inginkannya. Ini kata orang kata burning desire. Tidak ada keinginan yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar dalam hati kita untuk bersatu. Yang kedua, kita ingin bersatu dan ada keinginan untuk itu, tetapi kita tak tahu kaedahnya, tak tahu cara, tak tahu bagaimana nak bersatu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga,
bila kita kata perpaduan, bersatu, itu adalah suatu yang sangat mahal harganya, suatu yang sangat tinggi nilainya, maka kita terpaksa membayar untuk mendapatnya. Betul Betul. Semakin bernilai, semakin tinggi suatu yang kita nak capai itu, makin mahal harganya. Jadi yang ketiga, sebab yang ketiga, kita tidak membayar harga untuk bersatu. Baik, ini subhanallah, bila dikatakan tentang bersatu ni, perlu kita kaitkan dengan hati. Sebab tu tajuk kita pada pagi ni, bersatu hati. Sebab apa? Kalau kita nak bersatu antara manusia dengan manusia yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, selagi hatinya tidak bersatu, selagi itu tidak bersatu. Tu yang Siti kata tadi. Kita nampak macam okey saja, tetapi kenapa berpecah belah? Tapi kenapa kita ada orang kata tidak boleh bersatu dalam erti kata yang sebenarnya? Sebab walaupun mungkin jasad kita rapat, walaupun kita duduk sebelah meja, walaupun kita duduk satu rumah, walaupun kita sedang berada dalam satu kereta, tetapi hati kita berpecah belah. Itu hati jauh. Itu yang dikata dalam Quran, dia kata tahsawum jami'an wa qulubuhum syatta. Kita nampak kamu nampak mereka macam satu, tetapi hati dia berpecah belah. Jadi macam mana pun hati adalah raja dalam kerajaan diri kita. Sebab itu kalau raja tidak mahu, tangan macam mana bersalam pun, kaki walau macam mana diikat sekalipun, badan bagaimana rapat sekalipun, tetapi bila hati tidak bersatu, tetap menjauh. Sebab hati adalah raja. Subhanallah. Sebab itu bila kita dikatakan bersatu tu, selalu dikaitkan bersatu hati. Bila satu hati, dua hati yang bersatu itu jadi satu hati. Bila satu hati, ada satu rasa. Bila ada satu rasa, itu yang dikata rasa bersama. Bila ada rasa bersama, baru ada kerjasama. Jadi sekarang ni kita tidak ada kerjasama, kita tidak boleh melakukan sesuatu perkara dengan besar, berpecah belah dan sebagainya. Sebab apa? Rasa kita tidak sama. Kenapa rasa kita tidak sama? Hati kita belum bersatu. Subhanallah, analogi yang selalu kita katakan, bagaimana kita nak bersatu ni, hati ini milik Allah. Sebab itu bila hati dengan hati ini nak bersatu, mesti disatukan kepada yang satu. Contohnya, hati ini mesti dikembalikan kepada Allah. Maksudnya begini Siti, perlulah hati-hati yang nak bersatu itu beriman dahulu. Ya, meyakini Allah, mencintai Allah, mengenal Allah. Sebab itu saya katakan cinta yang satu akan menyatu. Tetapi sekarang cinta kita berbeza. A cinta lain, B cinta lain, C cinta lain. Maka cinta-cinta yang lain ini tidak akan menyatu. Tetapi A cinta Allah, B cinta Allah, C cinta Allah, maka cinta Allah akan menyatu. Situ yang saya katakan, cinta yang satu akan menyatu. Jadi selalu kita katakan begini, satu analogi. Kadang-kadang soal hati ni satu yang maknawi, satu yang metafizik yang kita tak dapat lihat dengan mata. Cuba kita bayangkan begini, selalu saya gunakan analogi ini. Mudah-mudahan analogi ini dah ingat kita sampai bila-bila. Kalau kita nak satukan antara kayu dengan kayu, kita gunakan paku. Gitu. Kalau kita nak satukan antara batu dengan batu, kita guna simen. Jadi tetapi bila kita nak satukan hati dengan hati, kita guna apa? Guna iman. Jadi bila ada iman, barulah hati itu bersatu. Dalilnya bila kita nak bersatu, kita ini milik Allah. Hati kita milik Allah. Sebab itu segala orang kata yang berkaitan dengan hati ini, sama ada di sudut yang biologi yang kita tengok mata kasar, ataupun soal maknawinya, soal yang dikatakan latifah rabbaniyah ni, perlu dirujuk kepada Allah. Jadi nak bersatu hati mesti rujuk kaedah Allah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Hanya sebab itu disebut beriman, kemudian baru bersaudara. Artinya bersaudara itu bersatulah. Apabila beriman baru bersatu. Hadis juga menegaskan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang hingga dia mencintai, mengasihi saudaranya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi ini berkaitan dengan bila disebut iman, disebut dengan persaudaraan. Jadi tanpa iman tidak ada persaudaraan.
tanpa iman tidak ada perpaduan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok manusia ni dia tak bersatu, tetapi dia berlega-lega dengan cara-cara yang lain ya. Berlega-lega, puas dia memikirkan kaedah, sebab dia hanya bergantung kepada akalnya yang terbatas tetapi tidak merujuk kepada ilmu Allah yang maha luas. Sebab itu dia terkapa-kapa nak mencari kaedah bersatu. Sebab itu kalau dikatakan begini, kalau di antara dua orang yang saling mencintai kerana Allah, siapakah yang lebih mencintai orang yang lain? Kata A dan B saling mencintai kerana Allah. Siapa yang lebih mencintai? A lebih cinta B ke B lebih cinta kepada A? Jawabnya, siapa yang lebih cinta kepada Allah, dia yang lebih cinta kepada saudaranya. Gitulah. Sebab itu dikaedahkan, dikatakan kita kena rapatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ajaran Islam kita lihat iman dan persaudaraan ini sangat berkait. Sebab itu kalau seorang tu dia kata kalau dia kata dia mendakwa hubungan dia dengan Allah rapat, cuba kita tengok bagaimana hubungan dia dengan manusia. Kalau dia kata solat banyak, tetapi kalau dia masih hasad, masih mengumpat, masih perkara-perkara yang boleh menjejaskan persaudaraan dengan orang lain, artinya ada sesuatu yang silap dalam solatnya. Itu sebab orang yang paling intim dengan manusia ialah orang yang paling akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hablum minallah berkadar terus dengan hablum minan nas. Iman berkadar terus dengan kasih sayang. Makin tinggi iman seorang tu, makin tinggilah kasih sayang seorang tu. Jadi kalaulah pagi ini kita bangun dengan penuh kebencian, dengan penuh permusuhan, dengan penuh tak suka dengan orang ni, tak suka dengan orang ni, sempit hati dengan orang ni, sempit hati dengan orang ni, itu petanda iman kita kepada Allah lemah. Iman kita ada masalah. Subhanallah, model kepada perpaduan yang dikatakan bersatu hati ini, model dan modulnya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Modelnya Rasulullah, modulnya ataupun contohnya, teladannya ada pada Rasulullah. Kaedahnya pun ada pada Rasulullah. Itu yang saya kata model dan modul ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Makkah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan tarbiyah iman, tarbiyah hati kepada para sahabat, subhanallah, satu yang miracle berlaku, satu yang keajaiban yang kalau dikatakanlah sekarang bagaimana orang Arab Quraisy yang begitu kaya, yang begitu ternama, yang begitu bangsawan tetapi apabila iman masuk ke dalam hatinya, dia boleh bersaudara dengan hamba sahaya, orang-orang yang orang-orang miskin dan sebagainya. Kita lihat di sana bagaimana Bilal, seorang hamba berkulit hitam, boleh dipeluk, begitu disayangi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu as-Siddiq. Begitu kita lihat bagaimana berlaku. Dan kita lihat suku kaum Arab Mekah waktu itu yang sering bergaduh. Antara suku ini bergaduh dengan suku ini, antara kabilah ini dengan kabilah ini, sering bergaduh. Bergaduh tu bukannya makan puluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Orang ni generasi ini bergaduh, kemudian dendam disimpan, bergaduh pula, berperang sama sendiri. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala lembutkan hati mereka, apabila iman masuk ke dalam hati mereka, subhanallah, hati mereka jadi lembut. Bila lembut, barulah boleh bersatu dengan hati yang lembut yang lain. Kalau kita tengok sebab itu kalau kita tengok simen tu sebelum dia boleh dijadikan pelekat kepada dua batu, dia mesti ada air yang melembutkan dia. Begitulah subhanallah. Begitu juga di Madinah. Itu di Mekah, peringkat awal perjuangan fasa pertama 13 tahun, dan apabila pergi ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menyatukan antara suku Aus dan Khazraj yang gaduh bertahun-tahun juga. Dan bukan itu saja, Rasulullah menyatukan golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Yang Muhajirin daripada Mekah, Ansar yang menanti dan membantu mereka di Madinah. Cuba kita lihat Siti, tak pernah kenal mengenal, tidak pernah orang kata ada terhutang budi sebelum tu, tidak ada langsung. Tetapi bagaimana apabila hati mereka dikenalkan kepada Allah, cinta kepada Allah, maka hati-hati yang mencintai Allah ni akan bersatu. Itu yang kita lihat di dalam sejarah. Sebab itu strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampai saja ke Madinah, apa yang Rasulullah buat? Pertama, menegakkan masjid.
Masjid itu lambang bagaimana hati-hati itu nak diproses untuk dekat dengan Allah. Saya katakan masjid sebagai kilang memproses hati untuk dimasukkan ke dalam iman, nak menyuburkan iman. Kemudian apa selepas masjid? Kita tengok tertib perjuangan Rasulullah di Madinah. Pertama, dirikan masjid tadi, soal dengan Allah. Yang kedua, terus mempersatukan antara Muhajirin dan Ansar. Disatukan. Kemudian yang ketiga, barulah ditegakkan negara. Barulah datang Piagam Madinah. Kemudian di sana antara orang Islam dengan orang Islam dah bersatu. Waktu itu barulah kaum-kaum Yahudi dan kaum-kaum yang lain diikat pula dengan perjanjian. Jadi di masjid, ukhuwah ataupun kasih sayang, kemudian barulah kenegaraan. Sebab tu kita katakan bahawa Madinah ialah negara cinta yang pertama, ya, cinta Allah. Bila semua cinta Allah, maka semua dapat disatukan untuk menegakkan daulah Islamiah. Ini yang kita lihat. Jadi di sini apa yang kita dapat, Siti, bahawa ini perkara yang penting. Perkara yang penting saya minta, saya menyeru supaya difahami, supaya dihayati oleh setiap kita. Pertama, di dalam Islam, iman dulu baru perpaduan. Iman dulu baru perpaduan. Dia punya tertib. Kalau orang Melayu dulu, jangan belunjur sebelum duduk. Betul? Kalau kita berlunjur dulu, kita duduk, apa jadi? Jatuh. Kena duduk dulu baru berlunjur. Duduk itu iman. Berlunjur itu baru yang dikatakan perpaduan. Kadang-kadang kita silap. Kita menyeru, kita mewar-warkan perpaduan, tetapi soal iman kita pinggirkan. Soal hubungan dengan Allah, soal masjid, soal seorang itu dekat dengan Allah, soal seorang itu mahabbah fillah, yang macam Siti kata tadi, dipinggirkan, tiba-tiba nak bersatu saja. Macam mana? Itu, ya. Jadi pertama dan utama, sebab itu saya kata bila kita katakan iman itu kebenaran. Bila kita kata iman itu adalah kebenaran. Jadi artinya tegakkan kebenaran dulu asasnya, barulah datang perpaduan. Tanpa kebenaran tidak akan ada perpaduan. Ini yang dikatakan. Sebab tu yang dikatakan dalam Islam, apabila kita nak bersatu, kalau kita tengok orang-orang musuh-musuh Islam pun bersatu. Mereka bersatu, tetapi untuk apa tujuan mereka bersatu? Yang dikata satu, perpaduan mereka itu bukan perpaduan soal hati. Yang kedua, tujuan mereka untuk menegakkan kebatilan dan kemungkaran. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, yang dikata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Hendaklah kita bertolong bantu. Ta'awanu tadi itulah rasa bersama dan kerjasama tadi, wa ta'awanu, bertolong bantu untuk apa? Perkara ketakwaan dulu. Ketakwaan ni apa? Tegakkan hukum Allah dalam kehidupan kita dan tinggalkan segala larangan Allah dalam kehidupan. Itu takwa. Yang kedua, yang dikatakan soal-soal kebajikan, soal-soal kemaslahatan, soal-soal keperluan hidup, soal rumah, soal kenderaan, soal makan minum yang cukup, yang dikata. Ini soal-soal kebajikan, yang kita tengok. Tetapi yang kita tak boleh bersatu tadi untuk apa? Alal ismi wal udwan. Ismi itu apa? Dosa. Perkara-perkara kejahatan. Wal udwan ialah permusuhan, perseteruan. Jadi di sini kita lihat bagaimana dalam Islam perpaduan itu mesti, ataupun bersatu ini mesti berdasarkan iman, dan tujuan kita bersatu itu untuk menegakkan kebaikan. Ini penting, Sebab itu kita lihat di bukti sejarah, Siti, satu yang sangat menakjubkan bila kita baca sejarah, dan sejarah ini dia berulang, dan dia sebagai ibrah. Cuba kita tengok, Saidina Abu Bakar dengan anaknya. Yang diceritakan di dalam peperangan Badar, perang yang pertama, Siti, dalam Islam, Saidina Abu Bakar telah Islam, tetapi anaknya belum Islam. Jadi apabila berlaku peperangan, cuba bayangkan, Siti, ayah di sebelah Islam, anaknya di sebelah musuh Islam. Itu nak berperang tu. Jadi peperangan pun berlaku. Dah lama kemudian, setelah berapa lama, sejarah perkara itu, insiden itu, peristiwa itu telah berlalu, anaknya pun dah Islam. Mereka pun bercakap lah, antara anak tadi dengan ayah tadi. Anak Sayyidina Abu Bakar bercakap dengan ayahnya, "Ayah, kalau ayah masih ingat perang Badar dulu, saya mengelak-ngelak jumpa ayah.
nak berperang tu, tak nak jumpa ayah, takut nanti berlaku, nanti saya tak sampai hati nak mencederakan ayah atau apa lagi nak membunuh ayah. Apa kata balik kepada Sayyidina Abu Bakar? Sebaliknya, aku kalau bertemu dengan kamu, aku tak akan mengelak dan aku akan bunuh kamu. Walaupun anak. Jadi inilah yang dikatakan perpaduan berdasarkan syahadah, mengatasi perpaduan berdasarkan darah. Jadi kalau kita boleh gunakan kedua-duanya lebih baik. Di samping kita ada satu, orang kata, satu syahadah, kita juga satu darah, satu bangsa. Tetapi sekiranya berlaku konflik antara kedua ini, tidak dapat diletakkan secara, orang kata, kerjasama, maka di situ kita kena memilih syahadah berbanding darah. Begitu juga, cuba kita lihat, itu tadi satu yang kita rasa terkejut. Satu lagi yang mengejutkan ialah cerita bagaimana Umar Al-Khattab dengan Umair bin Wahab. Umar bin Wahab ini dia adalah musuh Islam daripada Mekah. Dia kata dia nak berziarah, berjumpa dengan Rasulullah. Tetapi dia dah buat suatu perancangan, tekad, iaitu pedangnya sudah dibubuh racun. Kalau dia bertemu dengan Rasulullah, apa yang dia buat ialah dia nak bunuh Rasulullah. Begitu ya. Jadi bila dia pergi daripada Mekah pergi ke Madinah, Umair bin Wahab, waktu tu Sayyidina Umar Al-Khattab ada di sisi Rasulullah. Bila nampak Umair, orang dah tahu Umair ni memang terkenal dengan sebagai penentang Islam. Tetapi sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan Umair datang hampir padanya. Apa maksudmu Umair? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberitahu oleh Allah melalui malaikat tentang rancangan jahat itu. Jadi saya tak mau cerita panjang, tetapi bila perancangannya yang tidak diketahui oleh siapa dibongkar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Umair akhirnya dia tahu ini bukan kerja manusia. Ini memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni memang mendapat wahyu, kan? Dan akhirnya dia memeluk Islam. Jadi itu bukan fokus cerita saya. Fokus cerita saya ialah Umar Al-Khattab tadi. Ketika dia masuk, dia nampak Umair bin Wahab masuk ke majlis Rasulullah, dia kata, aku lebih benci Umair bin Wahab aku lebih benci melihat muka Umair bin Wahab daripada melihat muka babi. Jadi dia kata, dia tengok muka orang, dia benci, lebih lagi dia tengok wajah babi, muka babi. Dia kata, tetapi sebaliknya, apabila Umair bin Wahab memeluk Islam, sadar, aku lebih cinta Umair bin Wahab daripada anakku sendiri. Cuba tengok dia berubah begitu. Kenapa? Iman. Soal hati tadi. Jadi ini yang dikatakan oleh ayat Quran, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda wal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah SAW tu dengan pengikutnya ruhama'u bainahum, sentiasa berkasih sayang di antara mereka, dan asyidda'ul al-kufar, asyidda'ul al-kufar ni keras terhadap orang-orang kafir. Jadi kita lihat kasih sayang. Subhanallah. Perlu diingat, selain iman tidak boleh menyatukan. Ini kita kena lihat sebelum saya serahkan kepada Siti semula untuk kita berinteraksi dengan para pendengar pada pagi ini. Saya ingin menegaskan satu yang dikatakan, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kamu membelanjakan seluruh harta untuk menjinakkan hati manusia, kamu tidak akan berjaya menjinakkan hati manusia. Ini dalam surah Al-Anfal ayat 63. Al-Anfal ayat 63. Mari sama-sama kita rujuk. Ayat ini berbunyi, saya baca maknanya saja Siti. Jika kamu membelanjakan seluruh yang ada di permukaan bumi ini, nescaya kamu tidak akan dapat menjinakkan hati manusia, tetapi Allah lah yang menjinakkan hati antara hati-hati mereka. Al-Anfal ayat 63. Ini bermaksud begini Siti, kalau kita nak satukan manusia ini dengan menabur wang, supaya dengan wang ini semuanya senang, bila senang mereka bersatu, ataupun kita menabur atau memberi pangkat ataupun jawatan, mengagihkan kuasa dan harta, subhanallah, kita tidak akan dapat menyatukan hati manusia. Jadi itu yang kita nampak tadi. Harta kadang-kadang kita nampak kuasa boleh menyatukan,
tetapi tak lama, sementara saja. Itu yang kata tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta tadi ya. Kita nampak macam okey tetapi dalamnya tidak okey. Tunggu masa saja untuk retak dan berpecah. Jadi sebab itu kita tak boleh, contoh Siti ya, kita nak bersatu dengan kita nak berkasih sayang dengan isteri kita ya. Pertama kita, tak salah kalau kita bagi cincin emas ke ya, rantai ke dan sebagainya untuk dia bersama dengan kita. Hadiah tu boleh menyatukan, tetapi hadiah bukan perkara yang pertama. Ya, harta bukan soal utama. Yang pertama, hati isteri dan hati suami mesti bersatu dengan Allah, iaitu iman dulu, baru ada kasih sayang. Kalaulah iman tidak ada, kita bagi harta banyak mana pun, antara hati kita dan hati isteri kita tidak akan bersatu. Begitu juga antara pemimpin dengan pengikut, antara ketua dengan orang-orang bawahannya dan sebagainya. Bukan artinya kalau kita dah bagi bonus banyak, kita dah tingkatkan gaji dia, mesti dia okey. Tidak ya. Manusia ni subhanallah, kalau dibagi macam mana pun dia nak lagi ya. Tidak akan ada puas. Dalam diri manusia ni yang tidak ada batas, yang tidak mengenal puas ialah nafsu. Ya, macam mana pun dibagi. Jadi inilah yang saya harap pagi ini cetusan saja perbincangan kita dalam tajuk bersatu hati. Kita terus soal iman tadi dan sebagainya. Dan insya-Allah tajuk bersatu ni kita akan ada sambungan ya, kerana saya rasa ini satu yang sangat penting insya-Allah. Ya. Wow, subhanallah, satu kupasan yang sangat indah ya, dan sangat dalam, begitu halus sentuhan Ustaz Fahrul. Dan kita nak lalukan para pendengar ya, kalau ada sebarang soalan yang anda nak tanya, boleh interaksi dengan kami melalui 3 cara ya, 3 platform kami sediakan. Yang pertama, boleh hubungi di konti taliannya 0362051500. Okay, cara kedua, anda boleh like kami di Facebook ikim.fm ya. Cara ketiga, menerusi sistem SMS dengan menaipkan ikim, jarakkan soalan anda dan hantar ke 39111. Okey, dah pun ada yang bertanya di Facebook ni Ustaz. Okay, antaranya kiriman daripada pencari hidayah. Ustaz, apakah perkara-perkara yang boleh menyempitkan hati dan bagaimana nak menarik hati orang lain untuk dekat dengan hati kita? Ustaz. Okey. Perkara-perkara yang sempit hati ni ialah ya, hati kita ni Allah tidak ciptakan kita dengan 2 hati. Bukan, setiap orang ada satu hati saja. Itu hati yang biologi lah, memang satu. Tetapi Siti ya, tidak akan ada 2 cinta dalam satu hati. Ya, kalau ada cinta Allah, cinta dunia akan keluar. Kalau ada cinta dunia, cinta Allah akan keluar. Ya, maksudnya tidak ada 2 cinta di dalam satu hati. Jadi cinta Allah melapangkan, cinta dunia menyempitkan. Itu yang dikatakan dunia ni apa? Manusianya, hartanya, pangkat dan jawatan. Jadi bila kita masukkan semua itu ke dalam hati, dia akan jadi sempit. Tetapi apabila kita masukkan cinta Allah ke dalam hati, hati kita akan jadi lapang. Ya? Dan bila ada cinta Allah, ada cinta akhirat. Bila cinta akhirat, itulah yang melapangkan hati kita, yang meluaskan hati kita. Sebab itu apabila seorang Rubaik bin Amir ni seorang tentera Islam, apabila dia bertemu dengan Rustum, general tentera Parsi, dia kata apa? Kami ni tentera Islam ni datang untuk membebaskan manusia daripada kesempitan hidup di dunia untuk menuju ke lapangan hidup di akhirat. Maksudnya maksudnya kalau seorang tu cinta akhirat Siti ya, dalam hidup dia di dunia lagi dah lapang dah. Belum sampai ke akhirat, di dunia lagi dah lapang dah ya. Jadi kita sempit hati ni kerana kita sangat ada cinta dunia. Sebab macam ni Siti ya, kalau kita nak menyukakan hati seorang, semua orang ya dalam dunia ni, kita tidak akan dapat menyukakan hati sesiapa. Betul. Orang kata one who try to please everybody, siapa yang cuba menyukakan hati semua orang, at last akhirnya dia tidak akan menyukakan hati sesiapa pun. Betul. Ya. Sebab itu pernah ditanyakan kepada seorang yang berjaya, dia kata, apa rahsia kejayaan? Saya tak tahu rahsia kejayaan, dia kata, tapi saya tahu rahsia kegagalan. Apa dia rahsia kegagalan? Dia tanya balik, iaitu apabila kita cuba menyukakan hati semua orang, kita akan gagal. Jadi sebab itu orang yang ada cinta, yang dalam hatinya cinta Allah, dia lapang. Sebab apa? Dia melayan manusia dengan peraturan-peraturan dan juga kehendak yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia melayan manusia, dia memberi khidmat ke manusia kerana Allah.
dia berbakti kepada manusia kerana Allah dan sebagainya. Jadi inilah satu bentuk kelapangan jiwa tadi yang ditanyakan, kenapa kita sempit hati bila dunia dah masuk ke dalam hati kita. Okey, yang kedua, macam mana kita nak menarik hati orang? Hati orang Jadi begini Siti saya buat analogi begini. Kalau magnet dia pergi ke tengah-tengah satu tempat yang mana besi akan tertarik, betul? Yang mana kayu, habuk-habuk, kertas-kertas tak akan tertarik. Tapi kalau magnet tu dia lalu, yang mana daripada besi akan tertarik. Sebab itu subhanallah, apabila kita cinta kepada Allah, maka orang yang cinta kepada Allah ni akan tertarik dengan kita. Ini yang dia kata law of attraction tadi. Sebab itu jangan tanya bagaimana kita nak tarik hati manusia, tetapi bawa hati kita untuk cinta kepada Allah, dan Allah akan memberikan ataupun mengurniakan orang-orang yang cinta kepadanya untuk mencintai kita. Ini dia punya cara lah yang saya pun tengah bermujahadah nak dapat merealisasikan dalam hati. Tetapi di sudut ilmunya kita jawab begitulah. Sebab itu bila kita cinta kepada Allah, Allah akan memberi orang yang cinta kepada Allah untuk mencintai kita. Ini penting dalam kehidupan kita. Itu sajalah perkara yang asasnya. Jadi untuk mencintai Allah tu banyaklah, kita dekat dengan masjid, kita dekat dengan rumah Allah, kita dekat dengan ayat Allah, Al-Quran, kita dekat dengan orang yang dekat dengan Allah, kita dekat dengan ilmu, yang ilmu itu datang daripada Allah. Apa saja yang membawa dekat kita kepada Allah, ini insya-Allah akan mendekatkan orang lain kepada diri kita. Sebab itu dalam doa yang diajar oleh Rasulullah SAW, yang dikatakan doa Nabi Ibrahim, pertama, ya Allah, aku minta cintamu. Yang kedua, aku minta dicintai oleh orang yang mencintaimu. Dan aku minta, ya Allah, aku berdoa untuk mencintai sesuatu yang dapat membawa kepada kecintaanmu. Jadi itulah cara kita untuk menarik hati orang kepada kita. Jadi itu bukan persoalannya. Itu soalan nombor 2. Tetapi bagaimana kita nak bawa hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak dapat cinta manusia, dapatkan dulu cinta Allah. Nanti pandai-pandai Allah dorongkan orang yang cinta Allah untuk cinta kita juga. Banyak orang dia tak faham konsep tu. Cinta ni gini Siti. Begitu juga kadang-kadang kita nak dapat cinta Allah, kena cinta manusia juga. Ada contohnya kita. Sebab itu cinta Allah satu, cinta kerana Allah satu. Cinta Allah ni cinta direct kepada Allah. Cinta kerana Allah ialah kita cinta makhluk-makhluk yang lain kerana Allah. Contoh kita nak dapat cinta Allah, kita memberi pertolongan kepada orang miskin. Kita nak dapat cinta Allah, kita membantu orang yang dalam kesempitan. Contoh Jadi rupa-rupanya cinta Allah ini ada pada tangan yang meminta, pada badan yang sedang kesakitan, kepada jasad yang sedang dalam kemiskinan dan sebagainya. Jadi untuk mendapat cinta Allah juga, kita kena cinta kerana Allah. Ini juga kita kena ada yang dikatakan satu jalinan yang begitu harmoni. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, cintailah apa yang ada di bumi supaya dicintai kamu apa yang ada di langit. Itu indah sangat kata-kata Ustaz. Okey, seterusnya kiriman daripada Puan Hindun Hussein. Terima kasih Puan Hindun. Okey Ustaz, kenapa hati kita ni sangat keras pada kebaikan tapi amat mudah pada jalan kemungkaran, jalan kejahatan ni? Subhanallah, itulah sebab hati ni dia dalam rebutan nafsu dan juga akal. Bertarung ni. Antara dua bertarung. Jadi selalu dikatakan oleh Imam Ghazali, saya pernah memetik kata-kata ini dalam segmen Islam itu indah pada sesi-sesi pada segmen yang lain. Agama ni mudah aja Siti Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Itu saja. Tetapi yang payahnya, nak buat apa yang Allah suruh tu susah. Nak tinggal apa yang Allah larang tu, nak buat apa yang Allah larang tu yang senang. Contoh saya kata, sebab tu saya buat analogi macam ni. Kalau rumah kita dibiarkan begitu, takkan tumbuh sayurnya, mesti tumbuh lalang halaman rumah kita. Tapi kalau kita nak tanam sayur betul-betul, macam mana lalang pun mesti ada. Betul. Ini yang kita katakan. Sebab itu dikata jannah ataupun syurga itu hufat bil makarih. Itu memang dah sunatullah. Syurga itu dipagari oleh kesusahan.
dan an-nar hufat bi syahwat. Neraka itu dipagari oleh keseronokan dan kata kelazatan, Siti, sebab itu kita diuji. Kita diuji. Sebab tu nak masuk syurga bukan senang. Memang mahal. Sebab yang tadi lah, nak menegakkan yang Allah suruh tu susah. Tetapi untuk kita melakukan apa yang Allah larang tu memang mudah. Jadi sebab itu kita kena ada yang kata konsep mujahadah. Jadi bukan hati Puan Hendon saja yang begitu. Hati kita semua begitu. Cuma Siti, apabila kita cuba berperang peringkat awal dengan yang kita tak suka tetapi kita buat juga, yang kita suka tapi kita tinggal juga, itu kita tak suka tapi kerana itu perintah Allah kita buat. Ini kita suka tapi itu larangan Allah kita tinggalkan. Itu artinya kita cinta Allah lebih daripada cinta yang lain. Jadi mula-mula peringkat susah, tetapi lama-lama peringkat dah jadi biasa. Ni peringkat ni mula-mula bisa, lepas tu bila biasa. Kita dah biasa, tahap biasa. Bila tahap biasa kita cuba lagi sampai ke tahap yang dikatakan halawah. Halawah ni peringkat kemanisan. Jadi nak sampai ke 3 peringkat ni, mula-mula bisa, lepas tu biasa, lepas tu ada kemanisan. Ini yang dia kata proses mujahadah yang kita kena tempuh peringkat demi peringkat, insya-Allah. Itu ya. Jadi kena jalannya tidak ada jalan pintas. Sebab tu orang kata kalau suatu yang bernilai, suatu yang berharga, maka tidak ada jalan pintas menujunya. Macam-macam perik jerih yang kita kena lalui untuk dapat sesuatu yang lebih indah. Okey, seterusnya kiriman daripada Eli Indanish tanya, Ustaz, bagaimana melembutkan hati yang sentiasa ada nak marah, tak ada kesabaran sedangkan dia tahu kemarahan itu dari syaitan dan dia cuba mengamalkan zikir tetapi kemarahan itu sentiasa ada dalam diri dia ni. Macam mana Ustaz nak marah manjang ni? Marah ni dia ada ibu dia. Ibu dia takabur. Ego. Jadi kadang-kadang kita tahu kenapa kita mudah marah dan sebagainya. Kita ada yang ibu dia ataupun ada yang orang kata real problem dalam hati kita, iaitu takabur. Sebab tu marah ni selalunya berlaku daripada orang atas ke bawah. Selalunya begitu. Selalunya begitu. Jadi takabur. Jadi sebab itu bila kita buang, kita cuba berzikir. Yalah, berzikir tu ada dua lah yang dikatakan untuk kita menggilap hati kita ni, ada dua zikirnya. Satu zikir yang selalulah, yang kedua zikir maut. Zikir maut ni ingat mati. Ingat mati ni penghapus kepada kelazatan nafsu. Sebab tu di samping kita berzikir, banyaklah ingat mati. Ingat mati contoh beginilah, aku marah ni, aku mati tengah marah ni macam mana? Contoh. Tak jadi nak marah. Tak jadi nak marah. Kalau aku marah ni macam mana nanti bila aku dimarahi oleh malaikat di dalam kubur, misal kata, bagaimana ketika aku diherdik oleh malaikat Zabaniyah, misal kata, oleh Munkar Nankir, oleh malaikat Malik dan sebagainya. Baru kita, maksudnya ubat kepada kemarahan adalah iman yang kuat. Itu saja. Itu je ya. Sebab itu dikatakan di dalam Al-Quran, dia kata saya tak kalau saya tersilap minta maaf saya katakan, dia beriman dulu. Kalau kita beriman, kalau kita ingat Allah, barulah hati kita akan menjadi tenang. Ingat Allah, hati tenang. Ingat, bila kita beriman, bila dah ada iman dalam hati, kita ingat Allah, baru hati kita jadi tenang. Tetapi kalau kita iman tak ada ataupun lemah, kita zikir, macam mana zikir pun tak akan memberi ketenangan. Sebab beriman dulu, orang yang beriman ni dah ada hati, Allah dah ada dalam hati dia. Tiba-tiba dia diuji. Bila diuji, Allah macam dia terlupa tau. Tapi bila dia zikir, dia ingat balik Allah yang ada di hati dia, baru ingat. Tetapi kalau satu tu tak ada dalam hati dia, dia zikir pun tak boleh dah datang. Boleh sebab itu kita katakan, dia kata ala bi zikrillah tatmainnul qulub, qulub yang kita selalu kita baca dalam Al-Quran dia bermula dengan wallazina amanu. Dia bermula dengan orang yang beriman itu tenang hatinya apabila mengasihi Allah. Ketahuilah dengan mengasihi Allah
hati akan menjadi tenang. Tenang. Dia bermula dengan orang yang beriman dulu. Gini penting. Saya berhati nak habiskan tapi masa tidak mengizinkan, dan jangan risau, tajuk Bersatu Hati ini akan sambung bahagian kedua untuk minggu depan. Dan sebagai akhirnya Ustaz, ada kesimpulan yang boleh kita buat untuk hari ini? Subhanallah, astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan perbincangan kita diredai oleh Allah. InsyaAllah. Dan Allah ampunkan. Bukan sekiranya ada, pasti ada kesilapan, kesalahan daripada kata-kata saya, daripada dalam hati saya, bercerita tentang bersatu hati ini. Saya ingin membuat kata-kata peneguhan dan penegasan bahawa iman dulu, baru perpaduan. Ya, iman dulu. Dan dulu perpaduan itu adalah untuk menegakkan kebenaran. Jadi iman sebagai asas, perpaduan itu sebagai bangunannya. Dan untuk apa kita dirikan bangunan itu? Untuk kita menegakkan kebenaran. Tidak ada iman, tidak ada perpaduan, dan tidak ada perpaduan untuk menegakkan kejahatan. Inilah yang saya letakkan dalam entry Facebook saya pada pagi ini sebagai suatu ingatan untuk diri dan juga untuk orang lain sama. Jadi sekian, wabihi wallahu a'lam. Jadi bagi mereka yang nak like Ustaz di Facebooknya di Gentar Rasa. Bukan, di Pahrul juga. Ustaz Pahrul. Okey. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Moga-moga banyak memberi manfaat buat kita bersama. Dan moga-moga lepas habis nanti episod kita ni ramai yang dapat menyatukan hati masing-masing. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.